Muniratul Hidayah Muhammad di Okey. FB Live IKIM bertanya tentang masalah kereta Avanza 1.5 tahun 2007 auto. Aha. Bila masuk gear je, enjin mati. Kena start bagi panas dulu dalam 15 minit baru boleh jalan. Apa yang tak kenanya, Datuk? Memang lah, itu sebenarnya Hmm. tak ada kena-mengena. Cuma dia dah lama tak servis. Aha. Mungkin gearbox pun dah lama tak servis. Oh. Jadi bila dia tiap-tiap bilik tu perlu dilawati. Bila tidak dilawati, itu akan jadi kesesakan. Jadi bila dia sesatkan, dia tak akanlah. Tidak akan dapat untuk dia nak teruskan pergerakan. Jadi kena tunggu sampai panas untuk pressure tinggi. Okey. Seterusnya, Ari Asram. Saya pakai Honda Civic tahun 2007, cc 2.0. Kenapa kereta saya melompat-lompat? Biasanya waktu pagi dah masuk gear bergerak, lepas tu enjin mengaum, melompat-lompat, lepas tu baru jalan macam biasa. Kerap berlaku. Kereta lompat-lompat, dahsyat ni. Betul. Lompat-lompat ni kalau bagi pendapat saya, dia buat idling speed. Sebab bila kenderaan yang mempunyai dipanggilkan auto choke, setiap pagi kita jalan tu sebab kita waktu enjin naik, start kek-kek-kek. Dia mengambil masa hampir tak sampai pun 5 ke 10 saat. Dia akan naik daripada start kek-kek tu, dia akan naik daripada 1000 RPM hidup, naik sampai 1007 atau 1008. Kemudian dia turun balik pada 1000, baru kita boleh jalan. Sewaktu dia naik dekat sampai ke 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, dia lompat-lompat lah. Bila kita paksa dia jalan. Dia tu gunakan, dipanggilkan auto choke. Dalam masa auto choke, kita tak boleh aktifkan dia sepatutnya. Okey. Adakah itu berlaku kerana tak panaskan enjin? Bukan tak panaskan. Dia bukan panas. Temperature. Tak sampai. Tak sampai. Tak cukup. Tak cukup. Okay. 40 degree Celsius untuk negara kita. Temperature. Dia panggilkan engine room temperature. Okey. Nur Izzuddin di FB Live IKIM. Apakah kesannya sekiranya apa ni? Valve rosak, macam ni, apa dia jenis ni? Orifice valve rosak, adakah aircon akan tak berfungsi ataupun berbau? Taklah, dia bau ni daripada kita punya blower. Apa-apa blower yang ada dalam konten tu, contoh dia kena ada lipas atau cicak, mati kat dalam tu. Bila dia spin, dia akan dalam angin daripada aircon masuk tu, kita akan dapat bau dia lah. Ada kala pun ventilation yang ada dekat button kat depan tu, in, out, ventilation, angin luar masuk atau angin ditutup, itu angin dalam saja, itu pun akan dapat bau juga. Jadi dia bergantung kepada mana button yang kita tekan, yang ada dekat panel dashboard. Itu sebab perkara-perkara yang ada pada panel dashboard tu kita kena reti, kena faham. Tetap buka buku, ada handbook tu kan. Tapi ada orang tu beli kereta baru, handbook pun dia tak pernah tengok kat mana dia punya book manual tu. Itu masalah dia. Dia tak kenal lah. Okey, seterusnya soalan daripada siapa ni? Okey, tak ada nama, tak apa, kita baca. Baca je. Okey, tentang aircon. Ada yang kata kalau kereta baru kena servis aircon setiap 60,000, kena buat flash aircon, dan ada yang kata pakai sampai tak sejuk baru servis. Mana yang betul, Datuk? 60,000 tu dah kira bagus dah. 60,000 tu. Kalau 60,000 setahun pakai tak sampai pun 5,000 ke 10,000. Jadi nak sampai 60,000 tu 5 tahun. 4 tahun ke 5 tahun atau 3 tahun. Kalau macam Siti 2 tahun dah 60,000 dah. Jadi balik Temelur kan. 60,000. Kuantan lah. Kuantan. Jadi menyebabkan kenderaan itu selalu bergerak. Jadi bila selalu bergerak, kalau selalu tidur, kena servis cepat. Kalau selalu bergerak, tak perlulah. Jadi dalam 60,000 kilometer, atau maksimum tak boleh lebih daripada 100,000. Mesti mau servis antara 60 hingga 80. Jadi barulah kereta tu dapat aircon, dia panggilkan room temperature yang baik. Okey, Rosli dari Sungai Petani, dia WhatsApp, kereta saya Hilux manual, enjin bising, bila tekan clutch hilang bunyi. Bagaimana yang perlu diperbaiki? Itu dipanggilkan clutch bearing. Okey. Seterusnya, Ahmad dari Ipoh Perak, Myvi tahun 2012, Datuk. RPM kadang-kadang jadi tak menentu, naik turun. Apa puncanya? Puncanya dia panggilkan tachometer failure. Okey, itu punca dia. Okey, seterusnya soalan daripada
Azmi dari JB, kalau kita cuci bahagian enjin, ada tak risiko terhadap enjin tersebut? Tak, bagus lah. Tapi bukan tiap-tiap hari nak cuci enjin. Cuci enjin 2-3 bulan, 2 bulan. Kalau kita duduk dalam JB, kita tak pernah masuk ke dusun dekat Denau ke, dekat Denak ke sana, dekat tak pernah balik Pontian ke. Duduk atas jalan raya je, tak masuk abuk, tak ada kena pasir. Kenapa nak cuci enjin tiap minggu? Tak perlu. Dia sebulan sekali, 2 bulan sekali. Bergantung tempat yang kita duduk, tempat yang kita pandu. Kalau kita selalu masuk tanah merah, memang enjin kita berabuk semua. Itu kena cuci selalu supaya dia tidak membawakan abuk-abuk melekat pada enjin menyebabkan senang leaking. Okey, Nazatu Ain di FB Live Ikim, Datuk, kereta saya bila brake bunyi gate-gate. Kereta tu bunyi macam tu. Dah tukar brake pad dan skim brake disc tapi masih berbunyi lagi. Kenapa, Datuk? Lah, memang sebab bila dah skim dah brake disc, dia jadi nipis. Bila dia jadi nipis, piston treble akan jadi panjang. Sebab keliper dalam keliper tu ada piston. Piston tu yang akan menolak brake pad. Belakang brake pad tu ada shim. Kalau shim tak cukup, dia bunyilah gok gegek krek macam-macam bunyilah. Okey, seterusnya Said Muhammad, kereta Hyundai Sonata tahun 2012. Sekarang ni bila meter capai 60 hingga 80, enjin saya bergegar. Selepas 80, ia seperti biasa. Tu tak ada masalah. Bawa je pergi kat kedai tayar, dia element balancing, dia panggilkan on-wheel element. Lepas tu waktu tu dia akan nampak sama ada engine mounting dah pecah ataupun dah rosak ataupun gearbox punya mounting dah rosak. Dia akan repairkan lah. Okey, kita rehat sekali lagi, Datuk. Kembali untuk pusingan kedua. Selepas ini, teruskan setia bersama dengan kami di IKIM. Inspirasi Inforia Islami. Permohonan kemasukan program Sarjana Muda Perubatan dan Sarjana Muda Pembedahan UniSyams kini dibuka. Program diiktiraf MK Boleh. Okey, jom kita tengok yang terkini di WhatsApp, di FB Live dululah. Okey, Muhammad Azlan Ali. Kereta Myvi tahun 2007. Masalah aircon. Bila kereta bergerak, aircon sejuk. Bila berhenti, contohnya berhenti di traffic light, aircon tak sejuk. Panas. Kenapa, Datuk? Apa yang rosak? Memanglah tu dah lama tak servis, nak kena servis, tengok dia punya tachometer sama ada kondenser. Senang je nak test tu. Selepas daripada dekat radiator, depan radiator ada kondenser, ikut pipe tu warna putih tu, aluminium tu, ada satu silinder. Dekat silinder tu ada cermin, nanti nampak ada bubble-bubble. Mesti enjin hidup, mesti menampakkan bubble tu. Lepas tu sebelah dia ada valve. Bentuk valve tu seperti dia seperti tayar kereta lah. Buka dalam tu ada satu valve. Ambil paku ke, pen ke, benda yang panjang tajam, tekan dia. Dia akan bunyi. Psst. Warna putih ke warna hitam? Bila benda tak nampak lagi, psst, lagi. Penjat lagi, warna hitam. Siap je lah duit. Dah habis lah tu semua. Saya. Itu akibat tak servis lama lah. Betul. Ui. Makan ribu? Semestinya. Takut dengar. Okey, soalan dari pendengar kita. Jom kita kongsikan kiriman daripada Azlina dari Perlis. Nak tanya tentang ni. Kereta Ezora Bolt saya, jika reverse akan tersentak macam nak stop. Kenapa? Jika hujan memang akan susah start. Masuk cuaca sejuk ni. Jika malam pasang, banyak benda akan menyebabkan kereta tak boleh start. Dia tak boleh start. Dengan boleh start ni bergantung kepada macam mana kita cara menghidupkan kereta tu lebih dah asal dia. Jadi kalau kita ikut rhythm dia, on, biarkan semua aktif, ada bunyi, biar dia habis padam, ada lampu, mesti ada 1, 2 padam, dan dah padam baru kita start. Bukan kita tekan minyak dulu.
Bila kita tekan minyak, dia dah aktif dah. Enjin tak hidup, dia tak spray. Tetapi dia dah aktif. Bila aktif menyebabkan overflow. Bila overflow, dia dah mula dah mengekapkan satu. Dah kebiasaan nanti, dia akan jadikan menjadi masalah. Sebab tu bila nak start, kita tak boleh pijak. Apa-apa pun tak boleh pijak. Kita start macam tu je. Dia hidup, dia ada sendiri. Bekerja. Keduanya, dia kena pergi hantar balik, pergi dyno balik. Supaya dia dapat. Betul. Tadi tu yang reverse tersentak macam nak stop. Yelah, reverse tu lah sekali. Dia akan dyno. Dia pakai, sebabnya dia pakai TEC. Dia bolt kan. Exora bolt. Jadi dia pakai dynometer untuk proton bolt. Dia akan dapat kesan apa waktu reverse tu punya pressure, berapa pressure bolt dia akan tahulah. Okey, kereta Gen 2 tahun 2005 bila naik bukit atau belok enjin akan mati. Apa masalahnya Datuk? Macam short pula, bila kona aje mati, bila kona aje mati. Bukanlah itu sebabnya dia, mungkin banyak ada modification ataupun ada semua wayar. Mana boleh kalau dia dah hidup, macam mana dia nak mati? Bila mati tu ada satu short. Yang menyebabkan short tu lah yang menyebabkan dia mati. Jadi tak boleh. Jadi kita modify ni mesti ikut kepada amalan kejuruteraan automotif. Bukan kita boleh ubah suai, tang. Orang suka tukar enjin, suka tukar itu, tukar ini, pasang itu, pasang ni. Adakah ikut dia punya technical spec? Kalau tak ikut, memang kereta tu takkan tahan. Itu sebab kereta yang selalu tahan lama adalah kereta yang semuanya asal. Bila ubah suai je, sorry, bye-bye. Kan nak pasang tu pasang ni ya. Okey, tak apalah dia banyak duit boleh beli kereta baru. Workshop ada kerja. Okey, Mizan dari Shah Alam, kereta Innova. Steering bergegar apabila kelajuan mencecah 110 dan ke atas. Ini berlaku selepas saya menukar tayar kereta. Namun mekanik telah buat alignment kali kedua, kata tiada kaitan dengan tayar. Apa masalahnya Datuk? Tenang je. Yang itu bawa je pergi kedai tayar, cakap dia on wheel alignment. Dia akan timbang pada satu tayar je. 3 tayar akan cecah pada tanah. Satu tayar je tergantung. Lepas tu dia tukar sebelah kiri pula. Tayar kiri pula tergantung. Tayar lain semua cecah tanah. Dan dia akan, waktu dia mesin tu bergerak, pergi tengok mesin tu berapa kilometer. 60. Dekat kereta kita 60 tak? Kalau kita 60 betul lah tu. Okey, Zainal dari Shah Alam, Hilux SR. Bila on aircon enjin jadi kurang power. Apa sebabnya Datuk? Bila kita tarik enjin tu, horsepower dia hilang 10% untuk pergi hidupkan aircon pump. Jadi menyebabkan dia punya power slow. Jadi kalau kita tidak servis pula, salah gunakan minyak pelicin lagi kereta kita tak ada power. Terutama diesel lah. Okey. Wan Azmi dari Kelantan, apa beza maintenance enjin biasa dengan hybrid? Sama. Hybrid tu dia punya nama. Sebab dia gunakan bateri dan enjin. Enjin biasa, dia tak ada bateri. Bateri untuk start aja. Lepas tu gunakan untuk yang lain-lain. Dan mana hybrid, dia bila berhenti kat tepi leg, dia enjin mati. Bila kita tekan brake lama, enjin mati. Jadi dia akan start sendiri, jalan sendiri. Jadi dia gunakan go green. Jadi tak perlu risau. Seterusnya, Saufi dari Nilai. Pakai Innova tahun 2005. Saya biasa servis kereta setiap 10,000 km. Tapi bila sampai 5,000 km, memang kena top up minyak enjin. Dah check kat bengkel, mekanik kata tiada leaking, tak ada kebocoran. Apa perlu dibuat? Taklah, kalau 10,000 tu mesti minyak semi-sintetik. Bila minyak semi-sintetik, dia mana boleh minyak tu hilang-hilang. Kena tengok dekat radiator, ada tak air campur minyak. Air dengan minyak, siapa duduk atas? Minyak. Pandai. Mesti biasa masak goreng ikan ni. Dia minyak akan duduk dekat atas. Jadi buka je radiator cap, terus nampak minyak. Atau dekat radiator kita, radiator cap tu boleh rupa minyak dah hitam-hitam. Jadi enjin kita dah crack lah. Dia dah lari pergi ke masuk exhaust, masuk dalam air, masuk dalam radiator, dia dah masuk semua, dia dah masuk dah. Yang itulah kebocoran dah berlaku. Jadi apa yang nak maklumkan sini, kena kita cek dia minyak tu sebenarnya tak boleh kurang. Okey. Beralih ke FB Live Ikim, Muhammad Izham Ahmad. Saya baru beli kereta Beza tahun 2018. Seronok ni kereta baru, naik ramai-ramai. Bila naik ramai, kereta berbunyi bahagian bodi. Apa sebab? Tak adalah, tidak pergi on wheel element lah. Pergi element balik. Dia, tak boleh, dia bodi mana ada bunyi. Dia kena masuk isi ramai-ramai penuh-penuh pun. Asalkan tayar tak modified, rim tak tukar. Kalau dah tukar rim, dah tukar tayar, bye-bye lah. Dah tukar.
Jangan suka-suka hati nak modify ya. Nanti kan banyak kos yang kena digunakan untuk membaikinya kembali. Okay, seterusnya soalan daripada Azni Sofrizal. Kereta saya hampir 1 tahun tak tukar minyak hitam sebab kurang berjalan. Kilometer tak sampai lagi. Okey ke Datuk? Okey. Boleh? Boleh. Nur Hafiza, kereta Navara MP 300 2017. Naik check engine. Bila pergi check service center, kata kereta tak dapat detect apa-apa problem. Bila bawa loose power, macam mana Datuk? Belat. Navara Nissan. Bila dia ada twin cab. Bila kita nak test dia, bawa dia nak cuba kita drop. Pasal dia auto transmission. Dia ada 2 version. Jadi dia high and low. Jadi kita test kan, tengok masa mana dia yang power dia ada ke tak ada. Jadi cara menguji sama ada filter tu ataupun dia punya ECU program. Jadi salah satu ni dia yang memainkan peranan. Okey, Zulfazli Aiman, kereta Saga BLM tahun 2008. Baru-baru ini kerap sangat keluar amaran enjin apabila berjalan jauh, terutamanya waktu siang. Tetapi performance kereta saya okey. Apa masalahnya? Kadang-kadang dia boleh minyak tak cukup, minyak tak sampai, flushing minyak gear oil tu tak cukup, flushing oil tu, oil pan tak cukup, ataupun terputus-putus, dia tak sampai. Tapi bila dia tak berhenti, kita ukur minyak memang cukup. Tak ada masalah. Tu sebab dia menyala sekejap, padam. Bila kita pergi dyno balik, dia akan hilang. Dyno balik, dia akan hilang. Jadi pergi check balik dekat tempat tu supaya dia matikan seat tu, supaya dia seat betul-betul tempat dia punya house dia, in-house dia. Tu dia panggilkan dia nak balik. Okay, Nur Hashida di FB Live IKIM. Datuk, adakah kita perlu tunggu suhu biru hilang terlebih dahulu baru boleh jalan kereta? Itu untuk Toyota lah. Dia gunakan biru dulu. Dah hilang jalan lah. Oh, tunggu hilang biru. Okey, seterusnya Muhammad Hamizi. Macam mana nak elak bau petrol selepas isi minyak walaupun semua tingkap ditutup? Taklah, bau petrol ni dia ada 2. Yang pertama sekali, dia waktu kita taruh tu, kita tak ada goyang-goyang. Kita tak pernah goyang. Kita taruh dia ketak, taruh lagi ketak lagi. Lepas tu kita goyang-goyang, kita nak taruh lagi minyak sampai muntah-muntah. Sebab dekat semua tangki petrol dia ada overflow pipe. Overflow pipe ni kadang-kadang dia leak sampai ke bawah tu, menyebabkan dia tidak berjurai ke lantai tetapi dia akan pergi duduk dekat bawah tangki. Itu yang menyebabkan boleh bau masuk ke dalam kabin. Cuba buka seat belakang, ada satu bulat benda besar bawah tempat duduk tu. Lantai tu ditebuk untuk kita pastikan ada kebocoran tak pada tangki, boleh nampak. So kalau tak ada kebocoran, tembak dengan angin semua bersih, atau vacuum semua tempat tu bersih, cuci dia bersih balik semula, dan taruh balik pakai seperti biasa. Selepas itu jangan taruh minyak sehingga tumpah. Taruh minyak, dah cukup tu, jangan tunggu nak ketuk, ketak nak jimat satu titik tu, siaplah meletup. Saya. Okey. Ni hujung ni Datuk nak habis kita. Alah, tu lah masa lalu cemburu saya. kita. Apa pesanan kepada pendengar kita? Okeylah, hari ni pun kita dah merdeka dan Amal Hijrah, mungkin kita ada azam baru kan. Di tahun baru ini, Hijrah semoga kita lebih baik daripada yang lepas-lepas. Dan apabila kita memandu, kita pandulah. Sebab ramai yang menggunakan jalan raya. Terutama masih ramai lagi yang menggunakan gadget ketika memandu. Memang saya penunggang motosikal, saya memang nampak terang dan jelas. Bila dia menggunakan gadget memandu, memang kereta tu huyang-hayang, mengacau dan mengganggu ketika memandu. Ini akan menempah kecelakaan. Kadang-kala saya tunjuk dia, saya angkat tangan dia, sebut macam pistol, saya angkat macam ni. Memang dekat dia tu memang pakai tengah main gadget lah tu. Tu memang saya punya signal lah tu. Memang kalau saya dalam city memang tak laju kan. Memang boleh kenal. Kerana kita hidup ni jangan nyusahkan orang lain lah. Jangan kerana kita penyebab kepada orang lain untuk dapat masalah mati. Jadi kita kena tanggung lah itu semua. Jadi setakat ni dulu, yang baik datang dari Allah lah kan. Jadi kita cuba yang terbaik kerana kita kena azam baru tahun baru ni. Setakat ni dulu bersama saya, insyaAllah kita jumpa lagi di hari dan waktu yang sama minggu depan. Setiap hari Senin, MTech ke udara di IKIM FM. Bye-bye. IKIM FM, inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tetamu saya, seorang pakar otomotif dalam kelasnya yang tersendiri, iaitu yang bahagia, Datuk Engineer Haji Muhammad bin Dalip. Terima kasih pendengar yang berkongsi soalan yang tak sempat tanya, minta maaf. Tapi kebanyakannya dah tanya semua. 1-2 je kot yang tak sempat. Jadi terima kasih, moga dapat banyak manfaat dan kita jumpa minggu depan, Datuk. Jadi anda teruskan setia bersama dengan kami di IKIM, inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
Tadi abang pergi kenduri kahwin anak kawan abang. Rugi awak tak pergi Zah. Di Institut